Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 akan membentangkan tugasan kami yang bertajuk Atheism. Saya Nur Izzan Insyirah binti Hashim akan memulakan pembentangan dengan definisi atheism. Jadi apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan atheism? Atheism dari segi istilah berasal daripada perkataan Yunani iaitu atheos yang bermaksud tanpa Tuhan. Menurut The Encyclopedia of Religion, atheism merupakan sebuah doktrin bahawa Tuhan tidak wujud dan kepercayaan terhadap Tuhan merupakan satu kepercayaan yang palsu. Manakala menurut The New Encyclopedia pula, atheism merupakan sebuah kritikan dan penafian terhadap kepercayaan metafizik tentang Tuhan atau makhluk kerohanian. Dalam bahasa Arab, atheism dikenali sebagai mulhid atau ilhad yang bermaksud menyimpang daripada pandangan yang benar. Menurut sarjana Islam pula, atheism bermaksud menolak kewujudan Tuhan serta agama. Manakala atheist bermaksud mereka yang mengingkari serta mendustakan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Secara umumnya, atheism boleh didefinisikan sebagai fahaman atau kepercayaan yang tidak mengakui kewujudan Tuhan. Manakala atheist pula ialah mereka yang tidak mengakui atau mempercayai kewujudan Tuhan. Fahaman atheism telah bermula sejak zaman tamadun Greek lagi oleh tokoh-tokoh seperti Diagoras of Meles dan Epicurus yang hanya mementingkan logik akal semata-mata, malah mereka juga menafikan kewujudan Tuhan atau dewa serta mengingkari metafizik dan kebangkitan risalah. Pada zaman Renaissance pula, atheism diteruskan oleh tokoh-tokoh seperti Baron de Holbach, Percy B. Shelley, Denis Diderot dan lain-lain. Baron B. Holbach mengatakan dalam buku Good Sense bahawa semua kanak-kanak yang dilahirkan adalah atheist kerana mereka tidak tahu akan Tuhan. Manakala dalam bukunya The System of Nature pula, de Holbach menuduh agama adalah suatu bentuk penindasan serta kezaliman yang melemahkan kemunculan kebenaran. Tokoh sosialis dan kapitalis Karl Marx berpendapat bahawa semua agama di dunia hendaklah dimusnahkan terlebih dahulu sebagai proses membina alam agar manusia menjadi Tuhan. Karl juga menyatakan bahawa bukan Tuhan yang mencipta manusia, sebaliknya manusialah yang mencipta Tuhan. Seterusnya, Friedrich Wilhelm Nietzsche, seorang ahli falsafah Jerman, menyatakan bahawa Tuhan telah mati dan manusia perlu menggantikan kedudukan Tuhan tersebut. Sementara itu, Karen Armstrong, pengarang buku agama Inggeris dan pemikir ateis pada abad ini, menyatakan bahawa sekiranya Tuhan belum lagi mati, maka menjadi tugas manusia yang rasional untuk membunuh Tuhan. Pemikiran yang sebeginilah yang telah mendorong golongan ateis pada masa kini untuk beriman dengan slogan New Atheism mereka, iaitu tiada syurga, tiada neraka, hanya sains. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Syahrul Amirul Hisham bin Muhammad dari kumpulan CEAH 2202B. Pada hari ini, saya bersama ahli kumpulan saya akan membentang, iaitu kumpulan 4, akan membentangkan sedikit mengenai atheism. Seperti yang anda ketahui, golongan atheism di dalam dan di luar negara semakin lama semakin berleluasa. Oleh itu, saya telah diberikan tugasan untuk mengkaji ciri-ciri golongan ini. Jadi saya telah membuat beberapa kajian dan saya dapat menyimpulkan beberapa ciri-ciri golongan atheism ini. Tanpa berlengah lagi, saya akan menerangkan satu daripada 3 ciri-ciri mereka yang saya ketahui. Pertama sekali, golongan-golongan ini tidak mempercayai takdir. Seperti yang anda ketahui, di dalam agama Islam, kita mempercayai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menuliskan takdir-takdir kita dalam Lauh Mahfuz. Lauh
Lauh Mahfuz atau lebih dikenali sebagai takdir mubram. Walau bagaimanapun, terdapat takdir yang bisa kita ubah selagi kita cuba, iaitu takdir muallak. Akan tetapi, para golongan atheism ini mempunyai pendapat bahawa segala sesuatu yang terjadi tidak dapat dipisahkan dari hukum alam. Seterusnya, ciri mereka yang kedua ialah mereka tidak mempercayai syurga dan neraka. Sebagai seorang umat Islam, kita mengetahui bahawa syurga merupakan tempat di mana golongan yang membuat perkara-perkara yang baik pada masa hidupnya, manakala neraka merupakan tempat bagi pembuat dosa. Akan tetapi, golongan atheism tidak mempercayai bahawa mereka akan menerima akibat atas apa yang dilakukan oleh mereka di bumi. Menurut mereka, tidak akan ada penghakiman di syurga ataupun neraka. Untuk yang terakhir, ciri-ciri atheism yang saya ketahui ialah mereka tidak mempercayai kehidupan selepas mati. Selepas tiupan sangkakala yang kedua, semua makhluk di dalam dunia akan dibangkitkan kembali untuk dibawakan ke pengadilan sama ada mereka akan dicampakkan ke dalam syurga ataupun neraka. Akan tetapi, bagi pendapat atheism, hidup mereka akan benar-benar berakhir setelah mati. Jadi, bagi sesiapa yang telah mati, mereka berpendapat bahawa mereka akan berinkarnasi atau dalam kata lain, roh mereka akan hidup semula di dalam jasad yang berbeza. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kita beralih kepada tokoh pendukung atheism. Yang pertama ialah Friedrich Wilhelm Nietzsche. Beliau ialah seorang penulis yang radikal, iaitu menolak sesuatu berdasarkan ukuran sendiri. Beliau menolak agama Kristian dan menafikan agama tersebut kerana pada pendapat beliau, manusia tidak perlu tunduk kepada sebarang kuasa yang tinggi seperti Tuhan. Kerana manusia itu mempunyai martabat yang tinggi dan mempunyai maruah. Beliau juga berpendapat bahawa taat pada manusia itu lebih agung daripada taat pada Tuhan. Beliau juga menulis sebuah buku yang bertajuk God is Dead, di mana di dalam buku tersebut beliau menyatakan bahawa kepercayaan kepada Tuhan adalah kepercayaan yang salah. Tuhan tidak boleh dipercayai. Oleh disebabkan itu, Tuhan telah mati. Tokoh seterusnya ialah Karl Marx. Bagi Karl, agama ini datang dari kelas bawah yang menderita, yang bermaksud golongan kelas bawah yang tidak mampu melawan golongan kelas atas yang mempunyai kuasa lebih tinggi daripada mereka. Dan disebabkan itu, mereka mencari kuasa yang lebih tinggi ataupun supernatural yang mampu menolong mereka. Dan dari sinilah munculnya Tuhan bersesuaian dengan keperluan mereka masing-masing. Seterusnya, manusia yang menciptakan agama dan bukan agama yang menciptakan manusia. Dan agama itu wujud dari imajinasi manusia yang tidak rasional, dan beliau menganggap bahawa agama sebagai candu. Tokoh yang terakhir ialah Sigmund Freud. Beliau beranggapan bahawa agama ialah sebagai ilusi. Manusia menggunakan agama sebagai pertahanan mental mereka. Dan agama ini muncul apabila adanya sikap bimbang dalam diri manusia tentang kehidupan mereka. Jadi, manusia menggunakan agama sebagai alternatif untuk mencari jalan penyelesaian dan mencari keamanan. Jadi, beliau menganggap orang beragama adalah orang yang putus asa kerana lari dari kenyataan dan memilih untuk mencari perlindungan. Beliau juga berkata bahawa
orang yang beragama ini adalah orang yang sakit jiwa. Jadi beliau menyimpulkan bahawa Tuhan muncul kerana kekecewaan dan semangat hidup yang hilang. Beliau mahu manusia meninggalkan ilusi dan sikap terlalu bergantung kepada makhluk. Beliau juga berpendapat bahawa manusia dewasa tidak memerlukan Tuhan sebagai pelindung kerana mereka boleh berfikir sendiri dan mempunyai fikiran yang bebas. Jadi beliau beranggapan bahawa manusia dewasa yang beragama ini sama seperti golongan kanak-kanak. Jadi di sini beliau menyamakan Tuhan sebagai pencipta itu dengan ibu bapa sebagai pencipta seorang anak. Apa yang ada di dunia sebenar tidak boleh disamakan dengan Tuhan sebagai pencipta. Assalamualaikum, nama saya Nur Ain binti Razak. Saya akan meneruskan pembentangan mengenai topik atheism, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang itu mudah terpengaruh dengan fahaman atheism. Secara amnya, golongan atheis yang tidak mempercayai kewujudan Tuhan adalah tidak mewakili pemikiran terbesar manusia sejagat yang mempercayai kewujudan Tuhan. Penentangan serta penolakan golongan etis terhadap Tuhan juga menunjukkan sebenarnya mereka percaya kepada Tuhan dan mereka sebenarnya merasa tergugat dengan fahaman atheism yang mereka percaya itu. Jadi, mereka sengaja mencari-cari alasan untuk hidup bebas tanpa terikat dengan mana-mana agama yang didorong oleh banyak faktor seperti kurangnya penghayatan agama, terpengaruh dengan media sosial dan lambakan bahan bacaan yang berkaitan atheism yang akan saya tekankan dalam topik ini. Firman Allah SWT di dalam Al-Quran Surah At-Tur ayat 35 hingga 36 yang bermaksud, mengapa mereka tidak beriman? Adakah mereka telah tercipta dengan tiada yang menciptanya? Atau mereka yang mencipta diri mereka sendiri? Adakah mereka yang mencipta langit dan bumi itu? Sudah tentu tidak. Bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran apa yang mereka pernah mengakuinya. Okey, untuk faktor yang pertama ialah kurangnya penghayatan agama. Dalam konteks ini, seseorang itu tidak menjadikan agama sebagai panduan di dalam hidup mereka, menyebabkan akidah mereka lebih mudah terpesong. Seseorang itu lebih gemar menjalani kehidupan yang bebas tanpa terikat dengan mana-mana agama. Jadi mereka memilih fahaman atheism ini sebagai kepercayaan mereka. Okey, untuk faktor yang kedua ni, mengapa seseorang ni mudah terpengaruh dengan fahaman atheism adalah disebabkan dia terpengaruh dengan media sosial. Hal ini kerana pada masa kini seperti yang semua sedia tahu bahawa fahaman atheism ni tersebar secara meluas di berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp dan sebagainya. Jadi, segelintir individu yang jahil dan tidak ingin mendalami apakah erti agama yang sebenarnya, mereka lebih cenderung untuk mempercayai dengan apa yang dilihat di media sosial itu tanpa menyelidikinya terlebih dahulu. Dan faktor terakhir yang akan saya tekankan ialah lambakan bahan bacaan berkaitan atheism. Dalam konteks ini, bahan bacaan berkaitan atheism boleh didapati dan diakses dengan mudah secara dalam talian. Dengan menggunakan satu klik sahaja, kita boleh mencari pelbagai info berkaitan atheism di laman sesawang dengan menggunakan telefon pintar, laptop dan sebagainya. Disebabkan inilah, fahaman ini tersebar secara meluas. Antara buku yang berkaitan dengan atheism yang dijual secara dalam talian ialah The Atheist Muslim, A Journey from Religion to Reason yang ditulis oleh Ali Rizki. Oleh itu, sebagai kesimpulannya, kita sebagai umat Islam hendaklah mendalami ilmu agama dengan sebaiknya dan menjadikan Islam sebagai cara hidup agar tidak mudah terpengaruh dengan fahaman atheism sejajar dengan perubahan masa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal bin Mazir dan saya akan teruskan dengan cara-cara untuk tangani isu atheism ini. Atheism ini bukanlah satu perkara yang harus kita ambil mudah kerana ia memerlukan pemikiran yang bernas untuk mematahkan hujah-hujah yang dilemparkan daripada golongan atheism ini.
Justru itu, melakukan sesi dialog dengan mereka, sebagai contohnya mengadakan sesi debat ataupun perbincangan dari hati ke hati, dapat sedikit sebanyak menyadarkan mereka tentang kehidupan mereka yang mereka alami sebelum ini. Dengan kerjasama antara kalangan intelektual serta para ulama, ia dapat memudahkan lagi urusan untuk menarik mereka kembali ke jalan yang benar, iaitu jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, dalam menangani isu etisma ini, pihak berkuasa juga haruslah memainkan peranan mereka yang seharusnya efektif dalam menangani isu etisma ini yang berlaku di dalam negara kita. Sebagai contoh, pihak berkuasa boleh menyediakan sarana serta prasarana kepada golongan fahaman etisma ini. Sebagai contohnya, menyediakan tempat pusat pemulihan akidah kepada mereka ataupun penguatkuasaan dan penyediaan dana bagi menjayakan program mengembalikan mereka ke jalan yang benar dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, sebagai orang Melayu yang mengamalkan agama Islam, kita perlu mengukuhkan iman dalam diri kita kerana iman adalah asas kualiti insan. Melalui konsep iman ini, tunggak kekuatan seseorang Muslim akan menjadi teguh, berupaya melaksanakan titah perintah Allah, meninggalkan segala larangan dengan cekal hati, mampu menghindari belenggu kejahilan serta kemungkaran. Dengan iman, seseorang itu akan dapat mengenal dan membezakan antara yang benar dengan yang salah dan tidak mudah terpengaruh serta terikut daiyah penyelewengan yang disampaikan kepada mereka, terutama sekali membabikan isu etisma ini. Dan akhir sekali, umat Islam haruslah sentiasa berpegang kepada syariah Islam kerana ukuran yang tepat untuk memastikan sesuatu ajaran, pemikiran, istiadat dan tindakan itu salah atau benar, sesat atau batil, sesuai atau bercanggah dengan Islam bila sejauh mana ianya bersesuaian dan serasi dengan Islam, sejauh mana ianya bertepatan dengan kehendak syariah dan mutabaqah serta Al-Quran dan Sunnah.